إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا إما في الدنيا وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أمتنا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita buka muka surat 133. Wahdaniyah. Betul itu. Wahdaniyatun. Alif tu tak ada tu. Waw ha dal alif nun yata. Wahdaniyatun. Artinya keesaan. Wahdaniyah artinya keesaan. Dua kali dia tulis. Huraian sifat wahdaniyah. Alif tu tak ada, buang alif. Waw ha sahaja. Wahdaniyah yakni keesaan Allah Ta'ala itu Ta'ala ta'ain alif lam ya tadad titik. Ini dia salah. Betul kan?
ialah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Jadi hendaklah kita faham Allah itu bersifat dengan wahdaniyah. Maka wahdaniyah itu zat Allah wahdaniyah, sifat Allah wahdaniyah, af'al Allah atau perbuatan Allah itu pun wahdaniyah. Maknanya Allah itu Maha Esa pada zat, Maha Esa pada sifat, Maha Esa pada af'al, yakni Maha Esa pada perbuatan. Baik, apa makna Allah Ta'ala Maha Esa pada zat? Cuba tengok nombor 1. Keesaan pada zat. Apa makna Allah Ta'ala itu Maha Esa pada zat? Baik, nombor 1, cuba tengok bawah dia, nombor 1 juga. Menafikan kam muttasil. Apa dia kam muttasil? Iaitu ternapi bilang-bilangan yang berhubung. Kam maknanya bilangan, muttasil maknanya berhubung. Artinya zat Allah Ta'ala, ta'in alif tu ya, zat Allah Ta'ala tidak berhubung-hubung dengan suatu. Zat Allah Ta'ala, ada alif juga tu, tidak bersusun dan berjuzuk. Macam kita ni bersusun, diri kita bersusun, jasad kita saja bersusun dengan ribuan susunan. Rambut saja sudah berapa ribu atas kepala, turun kepala, kepala bersusun pula, dengan telinga, dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan gigi, dengan pipi, dengan dahi. Di dalam pula ada tengkoraknya, ada otak, ada darah, ada urat saraf, tu kepala saja. Nanti berhubung pula dengan tengkuk, dengan leher, dengan bahu, dengan dada, dengan perut, sampailah ke kaki, berhubung-hubung. Allah tak berhubung seperti itu. Allah tidak berhubung-hubung seperti mana kita berhubung-hubung. Jasad kita berhubung-hubung, berjuzuk-juzuk, ada juzuk kanan, ada juzuk kiri, ada juzuk atas, ada juzuk bawah, ada juzuk depan, ada juzuk belakang, ada juzuk luar, ada juzuk dalam. Allah tidak ada juzuk. Allah tidak ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Makhluk semuanya ada juzuk, ada pihak ataupun ada jihah. Ya, ada jihah, jim ha ta marbutah, jihah. Ada jihah ni. Kita tak ada jihah. Allah tak ada jihah. Makhluk ada jihah, ada bahagian. Ada divisionnya. Jadi macam mana Allah Ta'ala tu tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan. Itulah kata Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Maka di luar kemampuan akal kita untuk membayangkan Allah itu bagaimana. Tak terupa pada akal kita, bahkan haram memikirkan bagaimana zat Allah. Akal kita ni boleh fikir berbagai-bagai pemikiran, tapi dia ada had dia. Dia ada sempadan dia. Apa dia had dia? Had dia daripada memikirkan zat Allah. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu kepada kejadian yang dijadikan oleh Allah, jangan kamu mikirkan akan zat Allah. Tak boleh. Bukan saja tak akan dapat, bahkan haram. Haram memikir bagaimana zat Allah.
Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lemah al-ajzu anil idraki idrakun. Al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah daripada mendapat, itulah pendapat. Maknanya apa? Lemah memikirkan zat Allah. Mana tak boleh kita fikir dah zat Allah, itulah Allah. Selagi boleh fikir, selagi boleh bayang, selagi boleh gambar, selagi boleh tasawur, itu bukan Allah. Itu semua nama makhluk. Baik. Jadi wajib kita faham Allah Ta'ala itu tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak bertepi. Maka dipaham daripada itu, tentulah Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Ya. Kalau kata Allah duduk di atas aras, bermakna Allah tu ada atas, ada bawah. Tentulah ada atas, ada bawah, tentulah ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, yang dipaham oleh orang Wahabi itu. Maka tentulah salah sekali pendapat dan pahaman orang Wahabi. Itu macam mana nak jadi wali nikah? Tauhid pun sudah gelong. Kegelongannya di tauhid menafikan kebolehan menjadi wali. Sedangkan orang ahli sunnah yang fasik pun tak boleh jadi wali. Dia kena taubat dulu daripada kefasikannya. Apatah lagi kalau akidahnya bid'ah, yang mana bila akidah itu bid'ah, Nabi kata kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Nabi dah kata lagu tu dah. Tiap-tiap sesat itu di dalam neraka. Habis itu macam mana nak mewalikan orang? Berat adalah kaya lagu tu. Jadi kita sudah kira lagi syarat nikah, syarat ijab kabul, syarat apa. Syarat tu pun dah tak lepas dah. Nombor 1 dah tak lepas, hal lain tu sab cara. Ya. Nombor yang paling utama tu akidah sudah tak lepas, yang lain tak usah dibercara. Cara berarti layan orang tak cerdik, kita pun jadi tak cerdik sekali. Cuma nak cerita hukum biar orang hati tak apa. Baik ya, faham? Baik. Maka salahlah orang yang berkata Allah Ta'ala itu duduk di atas arash. Maknanya bila kita kata Allah itu duduk atas arash, ternapilah keesaan pada zat. Ternapilah keesaan pada zat Allah. Kita kata Allah Ta'ala tu berjuzuk pula dah. Ada kiri, ada kanan. Jadi Maha Esa Allah pada zat hingga ternapi ada jihah. Ya, ada jihah, iaitu ada tepi, ada sempadan, ada bahagian, ada kiri, kanan, atas, bawah dan sebagainya. Baik, habis. Faham yang itu ya. Kalau kamu faham yang ini, maka fahamlah kamu kenapakah orang ahli sunnah kata jangan kata Allah duduk atas arash. Tak boleh. Sebab inilah dia hujahnya. Saya tak faham yang inilah yang kata Allah Ta'ala duduk atas arash. Ditambah lagi zat Allah sebesar arash. Ditambah lagi kaki Allah di atas kursi. Wal ayazubillah min zalik. Tambah sesat buat Wahabi. Baik, habis. Nombor 2, B, ba dia tulis. Menafikan kam munfasil. Apa dia kam munfasil? Iaitu ternapi bilangan yang bercerai. Kam maknanya bilangan.
Kam maknanya bilangan, munfasil maknanya yang bercerai. Artinya, arti menafikan kam munfasil itu, zat Allah Ta'ala itu tidak berbilang seperti ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di langit, dan sebagainya, dia kata. Dan lagi pengertian wahdaniyah dalam menafikan kam munfasil ialah tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ada dua makna. Ternafikan, menafikan ini ternapi gitu, menafikan tu pihak kita, ternapi itu pada pihak Allah. Ternapi Allah itu ada kam munfasil, iaitu ternapi Allah Ta'ala itu ada bilang-bilangan yang bercerai. Maknanya Allah Ta'ala itu bukannya berbilang-bilang. Ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di lautan, ada Tuhan bagi rezeki, ada Tuhan bawa bala, macam pahaman orang-orang kafir. Maka itu semua ternapi. Tuhan hanyalah satu, Tuhan hanyalah esa, tidak berbilang-bilang. Inilah yang dipaham oleh kebanyakan orang. Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang, iaitu Allah Ta'ala itu hanyalah satu. Tapi banyak pula yang tak faham mengenai kam muttasil. Kam munfasil ni banyak orang faham. Allah Ta'ala tidak banyak, satu saja. Tapi kam muttasil banyak yang tak faham. Jadi wajiblah kita ambil faham dan pengertian mengenai wahdaniyah ini. Dikatakan oleh ulama tauhid, asal makna tauhid itu daripada sifat Allah wahdaniyah. Seperti disebutkan dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ahad keesaan. Daripada itulah datangnya kalimah tauhid. Macam mana tasrif tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul ke? Tauhidan isim apa? Isim? Isim masdar. Apa makna isim masdar? Kata terbitan ataupun akar kata. Dalam bahasa Inggeris disebut root word, akar kata. Itu asal-asal perkataan tu ialah isim masdar. Itu kata akar kata. Kata terbitan. Asal-asal terbit satu kalimah tu ialah isim masdar atau kata terbitan. Tauhid. Jadi tauhid maknanya apa? Keesaan. Jika hendaki dengan tauhid pada pihak kita orang mukallaf ni ialah menjadi seorang yang muwahhid. Mim waw ha dal. Muwahhidun, iaitu orang yang mentauhidkan Allah. Belajar tauhid untuk jadi orang yang muwahhid. Belajar ilmu tauhid untuk menjadi orang yang muwahhid, iaitu orang yang tidak mensyirikkan Allah, orang yang semata-mata mentauhidkan Allah. Baik, habis. Jadi ternapi kam munfasil itu ada dua. Yang pertama, zat Allah tidak berbilang-bilang. Yang keduanya, tidak ada suatu pun yang dirinya serupa dengan zat Allah.
Itu maksud kata menafikan kam munfasil. Menafikan tu pihak kita. Pada pihak Allah tu sudah ternafi. Sudah ternafi. Allah itu ada kam munfasil. Baik, habis. Jadi dipaham daripada wahdaniyah pada zat itu ada dua. Satu ternafi kam muttasil, satu lagi ternafi kam munfasil. Malam ni muzakarahkan, biar faham apa itu kam muttasil, apa itu kam munfasil, yang mana kedua-dua ini ialah dua kam yang ternafi pada pihak zat Allah Ta'ala. Bolehkah muzakarah pada malam ini supaya bagi faham wahdaniyah? Ramai orang ikut Dajjal nanti pasal tak faham wahdaniyah Allah. Tu disangkanya Dajjal itu Tuhan. Itu yang mereka sujud kepada Dajjal. Jadi belajar tauhid tu biar hadam. Dan hendaklah menjalani jalan-jalan orang-orang muwahhid. Muwahhid lawannya mulhid. Mulhid mim lam hadal. Mulhidun maknanya sesat. Mulhid lawannya muwahhid. Kalau tak muwahhid, mulhid lah. Wahabi itu mulhid lah, sesat lah. Ada orang kata tak sesat? Ada. Ada orang ahli sunnah wal jamaah kata Wahabi tak sesat. Tak tahulah pasal apa. Barangkali ada sebab lah tu. Ada udang sebalik mi. Dia kata tak sesat. Kau suka dia lah. Ya, kau suka dia lah. Kita kata sesat. Yang sesat, kita kata sesat. Siapa tak kata sesat, orang sesat, takut sesat balik ke dia. Ya. Baik. Sebab tu pejabat agama mana-mana pun melainkan perlis, kalau tak salah saya perlis satu lah kot, dia buat nak ambil tauliah mengajar ni mestilah di sunnah wal jamaah. Pasal apa? Pada pihak pejabat agama, terutama sekali kat Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Perak, bagi mereka Wahabi itu sesat lah, Kedah. Tapi masalah dia, pejabat-pejabat agama setengah-setengah negeri itu dah ada orang-orang Wahabi di dalam dia. Itulah jadi hukum Wahabi itu jadi longgar. Jadi longgar setengah-setengah negeri. Yang saya tahu Negeri Sembilan ni amat kuatlah memelihara akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dipesan oleh khatib di atas mimbar-mimbar hari Jumaat agar berpegang kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Baik, habis. Maka tauhid yang kita belajar inilah tauhid i'tiqad, tauhid menurut i'tiqad menurut ahli sunnah wal jamaah. Siapa imamnya? Imam Ali bin Ismail Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Wajib kita kenal imam kita. Macam mana kita sembahyang jemaah, kita wajib tahu pergerakan imam di depan. Tak tahu pergerakan imam, tak sah sembahyang jemaah. Begitulah kita wajib tahu imam dalam bahagian akidah kita. Kalau tak tahu siapa imam kita, tak sah. Ya, ditakuti tidak sah, ditakuti tidak sah keimanan kita. Wajib kita tahu siapa imam kita.
Imam kita dalam bab akidah, imam kita dalam bab fiqh, imam kita dalam bab tasawuf, imam kita dalam bab tajwid pun ada. Kita menguji tajwid, riwayat siapa? Siapa ada? Dulu saya dah khabar dah orang lama. Orang baru saya tak mau tanya. Dulu saya ngajar tajwid, lepas tu anak saya ambil. Nak tanya orang lama, supaya masih ingat. Kita belajar tajwid ni siapa imam? Riwayat siapa? Seorang tu boleh ikut. Imam riwayat Imam Syatibiyah. Ngaji macam mana ngaji hari ni, malam ngaji, pergi makan, balik lupa. Tak ada sampai besok. Muzakarah boleh. Baik, sambung nombor 2. Nombor 2, keesaan pada sifat. Ini wahdaniyah pada sifat. Wahdaniyah pada sifat iaitu yang pertama, menafikan kam muttasil. Kam ni apa maksud kam? Kam ni bahasa Melayu ke bahasa Jepun? Ke bahasa Korea? Kam. Bahasa apa? Mengaku bahasa Jepun. Kam ni maksudnya bilangan ataupun berapakah. Contohnya orang kata, pukul berapa sekarang? Kam sa'atil an? Pukul berapakah sekarang? Berapa? Kam umruka? Berapakah umur kau? Kam ni makna berapa ataupun beberapa ataupun bilangan ataupun bilang-bilangan. Itu boleh belaka tu makna dia. Kam ni boleh dengan makna berapa atau berapakah ataupun beberapa ataupun bilangan ataupun bilang-bilangan. Itu makna kam dalam bahasa Melayu. Jadi kam muttasil maknanya bilangan yang berhubung, ataupun bilang-bilangan yang berhubung. Baik, keesaan pada sifat iaitu menafikan, yakni ternafi. Menafikan yakni ternafi. Kam muttasil iaitu ternafi bilang-bilangan yang berhubung. Muttasil berhubung, munfasil bercerai. Ingat, muttasil berhubung, munfasil bercerai. Macam kita ngaji tajwid lah, ada mak wajib muttasil. Siapa boleh bagi contoh? Mak wajib muttasil. Tak boleh. Tak boleh. Siapa boleh kadang-kadang? Angkat tangan tak boleh ustaz, angkat kaki boleh. Mak wajib muttasil, mak wajib munfasil. Ada beza? Mak wajib muttasil, mak wajib di dalam bertemu
Hamzah bertemu dengan huruf mat di dalam satu kalimah. Kalau munfasil, Hamzah bertemu dengan huruf mat dalam dua kalimah. Munfasil ada 3 kaedah bacaan. Muttasil satu sahaja. Betul tak? Betul tak? Ha? Angguk. Tanya tak angguk. Tanya tak tahu. Idza jaa nasrullah. Jaa tu mak apa? Mak apa? Manusia. Betul. Manusia dia kata. Jaa manusia. Betul. Anasru. Mak dia. Mak apa? Mak wajib main pasir. Mutasi kat main pasir. Semano. Huruf mat ada apa dalam tajwid? Tanya sikit tajwid. Dia pandai sangat tajwid ni. Tajwid, tauhid gelong. Huruf mat ada apa? Hukum mat dalam ilmu tajwid ni ada berapa? Hukum mat dalam ilmu tajwid ada berapa? Ha? Seorang ni je lah. Alim semua tak kerti baca Quran ke apa? Kan bisu je lah. Hai, tak. Nantilah saya photostat kitab tajwid yang saya karang. Janji nak photostat, tak photostat. Tu asal saya buat untuk anak-anak saya. Itu tajwid ringkas. Sehari je baca, boleh hafal semua. Baca sehari je. Pagi baca, petang boleh hafal habis. Baik. Tajwid ni penting juga. Pasal kita nak baca Quran dalam solat, terutama pada rukun qauli. Rukun qauli ada berapa dalam solat? Ada 5. 15. Rukun qauli ada berapa? 15. Siapa kata 15 kat tengah? Tambah lagi belah-belah main mana? Baik. Dalam tajwid tu dia ada pula tarannum, dia ada pula qiraat. Ya. Qiraat lain pula. Tarannum lain pula. Terus ada kira lagi yang tu sekadar fardu kifayah, sekadar yang wajib-wajib sudahlah dulu tajwid ni. Ni pulun tauhid ni. Tauhid tak lepas, tajwid hebat pun tak guna. Ya. Nanti jadi rubba qari'il Quran wal Quranu yal'ana. Terkadang orang yang baca Quran itu Quran melaknatnya. Wallahiyazubillah. Pasal apa? Tajwid handai, tauhid out. Tu yang datang mari riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia semua ada. Ya, kebanyakan qari itu masuk neraka pasal itu. Kebanyakan qari itu masuk neraka sebab itulah. Baca dengan riak, takabur, ujub, sum'ah. Sebab apa dia baca? Dia tak kenal Tuhan. Jadilah baca dengan riak, bermegah-megah. Kau pernah tajwid? Boy, tanya. Jaga. Habis satu hal. Biar tak pandai tajwid tak apa, asal pandai tauhid. Baca Quran bukan wajib, sunat. Yang wajibnya Fatihah. Tapi tauhid wajib sentiasa
sampai akhir nafas, sampai akhir hayat. Orang sakit tak baca Quran, dosa? Tak dosa. Sihat tak baca Quran tak apa, bukannya wajib. Tapi kalau tak ada tauhid, sakit pun dalam dosa, sihat apatah lagi dalam dosa. Itu wajib belajar tauhid. Baik, kita masuk tadi keesaan pada sifat. Yang pertama, menafikan kam muttasil, iaitu ternafi bilangan yang berhubung. Artinya sifat Allah Ta'ala tidak berbilang, seperti dua kudrat, dua basar dan sebagainya. Maksudnya apa dia? Maksudnya zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala itu tidak ada dua, ada tiga. Macam kita ada dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga. Hikmah kita ada dua ni, dua tangan, dua mata, dua kaki. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu ialah tanda alamat. Allah tak macam kita. Sifat Allah itu ternafi kam muttasil, ternafi berbilang-bilang. Kita, tangan kita kena ada dua, baru kuat boleh angkat barang. Kalau satu nak angkat meja, lagu mana? Faham? Begitu di kaki, kalau satu boleh masuk maraton. Tangan kita kalau satu boleh masuk wrestling. Begitulah kita, ya. Lemah kita ni kena ada dua baru kuat. Maha gagah ni Allah, dia satu, tidak ada dua. Itu maha Allah, maha bersifat dengan qahhar, ya, qahhar, itu maha gagah. Jadi kita ni kalau duduk dalam ketakutan, sebutlah nama qahhar Allah. Ya qahhar, ya jabbar, ya muntaqi. Wahai Tuhan yang maha gagah perkasa, ya qahhar. Baik. Yang kedua, menafikan kam munfasil, iaitu ternafi kam munfasil. Apa dia? Iaitu ternafi bilang-bilangan yang bercerai. Artinya tiada suatu pun sifatnya seperti, tambah sikit tu, tiada suatu pun sifat sesuatu itu seperti sifat Allah. Tiada suatu pun sifat sesuatu itu seperti sifat Allah. Betul sikit tu. Buat padam sifatnya itu, atau memotong, buat tepi dia. Tiada suatu pun sifat sesuatu itu seperti sifat Allah. Boleh faham? Siapa tak faham? Kat tengah. Umat tak faham? Susah dekat lah tak faham. Tak ada pun satu makhluk ni yang serupa sifatnya macam sifat Allah. Faham tak? Tak faham tak? Faham pula. Tak apalah tak faham. Mengaku tak faham tak apa. Jangan tak faham, mengaku faham. Bagus. Tak faham mengaku. Macam dia ni, dia tak faham, dia mengaku dia tak faham. Bagus lah. Jangan tak faham buat buat faham. Faham tak? Faham. Tanya tak? Ni tauhid tau. Tauhid ni bukan cubi. Cubi tak faham. Suruh pergi ambil cubi, dia buat cangkui. Tak apa, tu dunia. Tak faham, tak berdosa. Cuma kena gelak dengan kawan ni lah. Mana buat apa? Ambil cubi. Habis tu buat cangkui. Tak. Dia buat apa, dia tak tahu apa dia buat. Bukan orang sini, orang tak lain. Bukan budak pondok ni, budak pondok lain.
pondok Queen kat Perak. Dia tak rasa pula. Boleh faham? Jadi kita tak faham, tanya tak apa. Tak faham, ngaku tak faham, saya hurai lagi. Faham memang? Tak ada satu benda pun yang sifatnya macam sifat Allah. Itu maksudnya ternafikan mumpasil. Jadi sifat Allah tu ternafikan mumpasil, maknanya tak ada sesuatu pun yang sifatnya sama macam sifat Allah. Ternafikan mutasil, iaitu sifat Allah Ta'ala tu tak berbilang-bilang, seperti dua kudrat, dua basar. Kita ada dua basar, dua mata, dua kudrat, dua tangan, dua kaki. Allah tidak. Yang satu dia basar dia. Macam mana satu basar Allah tu? Iaitu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala tu hanyalah satu, yang Allah Ta'ala jua yang tahu hakikatnya bagaimana. Tak ada suatu pun makhluk yang tahu hakikat sifat Allah itu. Cuma kita wajib belajar, Allah ada sifat basar. Sifat basar Allah itu hanyalah satu yang ada pada Allah, yang Allah jua yang tahu hakikatnya. Sifatnya itu maha suci daripada serupa dengan makhluk. Apa maksud maha suci? Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali sifat Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Allah ada sama, sifat pendengaran. Sifat pendengaran Allah Ta'ala itu bukanlah seperti telinga atau anak telinga. Ya, sifat pendengaran Allah Ta'ala itu iaitu satu sifat yang ada pada zat Allah, yang Allah jua tahu hakikat sifatnya itu bagaimana. Tak mampu dan tak layak kita untuk tahu, tak boleh nak tahu pun. Cuma wajib kita percaya ada sifat pendengaran, ada sifat sama di zat Allah, yang sifat sama itu hanyalah satu jua pada zat Allah, bukan berbilang-bilang. Macam kita ni berbilang-bilang, ada dua telinga, dalam pula ada dua anak telinga. Ya, kalau satu belah ni pekak, dah sound trouble. Orang kata kambing, dia kata kambing. Baik ya, habis. Yang kedua, menafikan kaum munfasil, iaitu ternafi bilangan yang bercerai. Dah cerita dah yang tu. Yang ketiga, keesaan pada af'al. Jadi ternafi kaum munfasil, iaitu menafikan kaum munfasil. Satu ya. Dia tak ada kaum muttasil di sini. Kaum munfasil saja. Iaitu ternafi bilang-bilangan yang bercerai. Artinya tiada suatu pun perbuatan yang serupa perbuatan Allah. Bahkan segala yang terbit di alam ini adalah perbuatan Allah semuanya, bukan ada perbuatan yang lain. Ya, apa perbuatan yang terbit di alam, semuanya perbuatan Allah belaka. Itu maksud kata ternafikan munfasil. Tak ada sesuatu pun yang perbuatannya seperti perbuatan Allah. Tak ada sesuatu pun yang boleh memperbuat sesuatu. Bahkan segala perbuatan yang terbit, yang diperbuat oleh makhluk itu, hakikatnya perbuatan Allah. Allah yang menggerakkannya. Macam kita sebut pengertian usaha hamba. Apa dia? Allah dan makhluk itu tidak bercerai, tidak bersekutu. Tidak bercerai, tidak bersekutu. Maknanya apa? Gerak kita digerakkan oleh Allah, bukan gerak sendiri. Tidak bersekutu maksudnya kita tidak berkongsi sifat dengan Allah. Allah yang ada sifat, kita tak ada sifat. Kita tu macam anak patung je. Anak patung yang dimainkan oleh pemain. Anak patung tu duduk keras je. Kalau pemain tak gerakkan dia, tak bergeraklah dia. Itulah umpama kita dengan Allah. Kalau Allah tak gerakkan kita, kakulah kita.
Ya, kita nak buka mata, kelopak mata kita nak angkat tu pun kalau Allah yang tak mentakdirkan dan menggerakkan, maka tidak terangkat ia. Sehari berapa kali kita dah kelipop kelopak mata kita dah buka tutup. Berapa bilion orang atas muka bumi ni, ya, semuanya digerakkan oleh Allah. Itulah kata maha hebatnya Allah. Yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, dia yang menjadikan kita, dia yang menghidup, dia pula yang mematikan. Nanti dia menghidupkan semula pula di alam barzakh, seterusnya jadi pula satu kehidupan yang lain di alam akhirat. Itu semua alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Jadi orang yang cerah mata hati, yang ada pengenalan hatinya kepada Allah sahaja, yang faham, yang merasai. Mengerti, banyak mengerti, tapi merasai tak ramai yang merasai. Orang yang merasai akan maha hebat Allah, tidak ia tergamak untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Kita masih tergamak melakukan larangan Allah pasal kita tak kenal Allah. Kenal dengan ilmu, tidak kenal dengan rasaan di mata hati. Idrak pun tak ada, apatah lagi zauq, fana jauh sekali. Majzub langsung tak ada lagi dah. Setengah tu, ya, kita ni ilmu pun dah ada. Pengetahuan pun tak tahu mana, kalau tahu sikit-sikit je lah. Belum lagi idrak, pengetahuan pun sikit-sikit, sekadar bolehlah sembang-sembang sikit-sikit. Macam saya ni sembang sikit-sikit ya, boleh lah. Pengetahuan pun tak ada. Betul tak? Habis tu macam mana nak jadi arif billah kita ni? Jauh panggang dari api, ibarat langit dengan bumi. Sebab itulah kita kena duduk dalam majlis ilmu. Kamu semua belajar mendengar apa yang dicakapkan. Saya pula belajar bercakap. Apa yang pernah cikgu saya cakapkan, itu ialah kamu belajar mendengar apa yang saya cakap. Saya belajar bercakap apa yang pernah dicakapkan oleh guru saya. Itu ialah beza dia, cakap. Belajar bercakap, bukan mengajar, belajar bercakap. Sama-sama kita ni belajar sampai matilah kita ni. Jadi nanti kalau kamu lah, mana tu umur panjang, dah balik ke tempat masing-masing, orang minta mengajar itu perkataan dari orang yang minta. Adapun kamu nanti jangan niat mengajar, niat saja belajar. Ya, mereka belajar mendengar, kita belajar bercakap. Ya, dengan niat mengajar. Niat mengajar, kalau salah berdosa. Niat belajar, mudah-mudahan kalau salah Tuhan tolong, Tuhan ampunkan. Kita bukan pandai pun, ya, bukan pandai pun. Jangan ada rasa pandai lah. Orang yang rasa pandai ni pernah disebut dalam Al-Quran, akhirnya diajar oleh Allah supaya belajar diri tu tawaduk, jangan rasa diri tu pandai. Buka surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa ni bukan dia merasa dirinya pandai, tidak. Cumanya satu hari dia tanya kepada sahabat-sahabat dia, kaum dia,
siapakah di antara kamu ni yang lebih pandai pada aku? Maknanya dia nak belajar sesuatu daripada orang-orang pandai. Bukanlah dia kata dia tu orang paling pandai dah. Dia ni nak belajar. Siapa di antara kamu yang boleh mengajar aku? Mana kata begitu. Maka dia katalah, siapakah di antara kamu ni yang lebih pandai daripada aku? Maksudnya tu, siapa kamu ni yang pandai, saya nak belajar, begitulah. Tak ada siapa yang nak mengaku lebih pandai pada Nabi. Maka jawab kaumnya, tak adalah kami lebih pandai pada kamu ya Rasulullah, kaulah yang paling pandai di antara kami. Maka Nabi Musa satu ketika bermunajat pada Allah. Maka Allah pun tunjukkan dia, wahai Musa, ada lagi orang pandai daripada kamu. Pendekkan cerita, orang tu ialah Nabi Khidir. Allah suruh pergi jumpa dah. Cerita ni panjang, kamu buka dalam kitab tafsir Al-Baqarah, tafsir surah Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa dengan Khidir alaihi salam. Dulu saya pernah baca kitab tafsir ni. Tafsir ni di Selangor, dekat Taman Desa Wista. Khatamlah surah Kahfi tu di sana. Cuba tengok, Allah nak mengajar kita melalui kisah Rasulnya dan Nabi Khidir. Maksudnya apa? Jangan kamu rasa kamu tu pandai. Hang pandai antara mana pun, ada lagi orang pandai pada hang lah. Itulah ibarat nak cakap mudah lagu tu. Jangan duk rasa kita pandai lah. Kita rasa saja kita ni orang yang belajar. Seperti Nabi kata, belajarlah kamu dari buayan sampai ke liang lahat. Tok guru meninggal dunia, terkadang anak murid pergi ajar dia. Tok guru saya meninggal dunia, wafat, dah dikebumikan, anak murid dia mari ajar dia. Ajar apa? Talqin. Talqin tu mengajar. Wahai tuan guru, nanti datang malaikat akan bertanya. Beradab sungguh murid ni, nak baca talqin ni kat tok guru ni. Bukan kawan, bukan orang kampung. Nak mengajar ni tok guru ni. Orang siapa yang sanggup pergi talqin tok guru ni, semua pakai tanah. Hui, tok guru kita nak mengajar dia. Orang beradab dengan guru sampai darah tu. Pilih punya pilih. Dalam tok guru juga kena pergi. Tok guru tu pun pernah ngaji dengan tok guru ni. Allah. Tok guru meninggal, tak berani orang nak baca talqin. Tunjuk-tunjuk kat Pak Imam lagi. Aku pun mengajar dia, aku ni nak ngajar tok guru. Aku pun ngaji dengan tok guru. Tak mau aku katanya. Tunjuk orang pula. Tu dia jenuh. Itulah dia orang. Orang kalau dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sampai dia mati dimuliakan Allah. Baik ini kita ni. Kita ni tak tahu lah, kita belajar saya mati dah. Baik. Ingat tu ya. Jangan niat mengajar. Bila kamu menyampaikan ilmu, niat kamu tu belajar. Belajar bercakap. Sebab kadang-kadang ni kita bercakap ni tak ubah seperti burung tiung yang diajar bercakap. Burung tiung tu dia bercakap, dia akan faham apa dia kata. Saya pernah pergi satu rumah orang. Masuk sampai kat beranda dia, bunyi Assalamualaikum. Ingatkan siapa dia nak bagi salam, kita pun jawab Waalaikumsalam. Dia bagi lagi Assalamualaikum. Dia cari-cari mana tu rumah ni. Waalaikumsalam. Lepas tu dia gelap, tengok-tengok burung dalam sangka. Bagus sungguh. Dia cakap tu Assalamualaikum, dia sendiri tak faham apa. Enggak ada faham. Itulah macam kita dia sembang agama. Kita sendiri kadang-kadang tak faham apa dia cakap. Contohnya saya kata lagi ni. Tauhid itu ialah rasa hidup bertuhan. Macam mana nak rasa? Macam mana nak rasa?
Kita bercakap ni kita pun tak rasa ni. Saya pun tak rasa. Cuma ni pinjam kalimah ulama yang dia sebut dalam kitab. Pinjam fotostat perkataan dia. Yalah, macam mana rasa kita pun tak tahu. Kan? Macam orang makan pedas. 10 orang makan pedas, 10 orang rasa pedas berlainan. Kawan ni kena sikit je puas sampai terludah balik, tak boleh makan. Yang seorang lagi pula, ya, dia makan, ya, dah lah 3-4 suap. Suap kali kelima dia pun minum air. Oh, tak tahan pedas. Tapi tahan sikit nombor 1. Yang nombor 10 tu cili api, dia makan 10 biji, masuk lalu perang macam makan keropok je. Nampak? Rasa pedas kat lidah tu pun dah berlainan. Tahap rasa tiap-tiap seorang tak sama. Macam manalah rasa arif billah ni lah. Tok Guru saya kata, kalau kita dapat memandang tiap perbuatan yang terbit di alam adalah perbuatan Allah, kalau kita merasakan perbuatan Allah berlaku, iaitu darjah tauhid af'al, pun jadilah. Saya nak kata apa? Bukan nak rasa tauhid af'al, dapat pandang zalika fadlum minallah, yang rendah tu pun jadilah. Sebab yang tu pun belum lagi kita ada. Jangan kita rasa satu benda kita tu dah mulia kalau sekadar boleh cakap agama. Jangan bercakap ataupun jangan mengaku barang yang tiada pada kita. Orang yang ada di dalam hatinya pun menyembunyikan sirnya. Tiba-tiba kita yang tak ada mengaku, munafik. Itu namanya nifaq fi qalbi. Jangan. Ya, jangan. Pasal ramai orang boleh cakap tasawuf sikit ya, dia rasa dia wali. Cukup banyak orang lagu tu. Cukup banyak, itulah tipu daya pandai bercakap nama dia. Jangan tertipu daya dengan sebab pandai bercakap. Orang Yahudi sebab pandai bercakap dia kaya. Padahal cakap dia semua bohong. Semua nak nanya orang. Itulah kata Yahudi. Hampa nak jadi Yahudi? Susah. Jangan mengaku barang yang kita tiada. Orang Yahudi suka mengaku barang yang ia tiada. Bila orang kata dia ada, padahal dia tak ada, dia seronok. Itulah nama dia nifaq fi qalbi. Sifat munafik dalam hati. Pesan pada hati. Pesan pada hati masing-masing. Jangan sampai kita rasa kita mulia pada orang. Pandanglah orang lain lebih baik pada kita. Kita ni lebih teruk pada orang lain. Cuma Allah tak buka aib kita. Kalau Allah buka aib kita, orang baling kita dengan taib. Ya? Janganlah rasa diri kita lebih mulia pada orang. Pandanglah orang lain semua lebih baik pada kita. Boleh faham? Marilah siapa pun kita pandang dia lebih baik pada kita. Siapa memandang orang lain lebih baik pada dia sebab ingin tawaduk dengan Allah, dan percaya Allah jadikan dia orang yang wara'. Barang siapa rasa dirinya lebih baik daripada manusia, itu tanda-tanda ia menjadi orang yang dimurka Allah. Tanda kita ni duduk dalam murka Allah, itulah dia. Rasa kita baik pada orang. Jangan itu mari baik pada kita hikam yang kita baca. Kena berbaik sangka dengan Allah, kena berbaik sangka dengan semua manusia. Sentiasa rasa diri tu hina dina. Sebut dengan Allah, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang hina dina. Aku tahu itu baik, ini baik, tapi aku tak buat. Aku tahu itu haram, ini haram, tapi aku langgar. Hinanya aku, celakanya aku.
Kalau tidak dengan rahmat-Mu, keampunan-Mu, siapalah aku? Nerakalah tempat aku, ya Allah. Aku hamba-Mu yang hina dina. Mengaku dengan Allah, kata ni hamba hina dina. Jangan dia kata, ya Allah, aku dah main tahajud, aku dah main itu, main ni, kenapa tak dapat lagi? Itu dia rasa dirinya besar. Sampai dengan Tuhan pun dia rasa dirinya besar. Ni kata biadab dengan Allah. Dengan Allah pun dia biadab, dengan orang lagilah dia kurang jauh. Betul tak? Ni orang belajar tauhid kena duduk di sini. Belajar mengaku diri itu hina. Jangan duk nak habis kitab. Kitab habis berlambak-lambak dah, faham macam-macam faham, buat dah. Tak ada tawaduk langsung. Tak ada tawaduk. Rendah diri tak ada. Jangan. Dia orang mengaji ni dia macam padi. Bila kamu menuntut ilmu, jadikan kamu seperti rasmi padi. Ini pesan ulama-ulama dulu. Apabila kamu menuntut ilmu, setiap kali bertambah ilmumu, jadikan dirimu seperti rasmi padi. Semakin masak padi, semakin menunduk jeraminya. Faham? Tidak seperti pohon gharqad, pokok pujaan orang-orang Yahudi. Makin tinggi makin melegar, makin tinggi makin melegar, makin belagak nama dia. Akhirnya pohon tu besok nak bakar dia. Dia tetap. Baik. Jadi kesimpulan dia daripada apa yang kita baca hari ini, kesimpulannya, nak tulis, tak tulis pun tak apa. Asal nak tulis, tulis. Keesaan pada pengertian wahdaniyah itu ada 3. Keesaan pada pengertian sifat wahdaniyah itu ada 3. Buat cabang 1, 2, 3. Cabang pertama tulis Maha Esa wahdaniyah pada zat. Yang kedua, Maha Esa pada sifat ataupun wahdaniyah pada sifat. Yang ketiga, Maha Esa pada af'al ataupun wahdaniyah pada af'al. Dah, ada 3 cabang. Ada 3 cabang dah dia ni. Dah, tak nak buat apa? Puang tulis. Nak tulis apa? Tunjuk. Tengok cabang 3 mana? Tunjuk cabang 3 macam mana? Tunjuk. Dia nak tengok. Cabang 3 lah tu. Cabang 3 tu arrow lah. Gitu. Dia buat cabang 3 macam highway pula. Jangan tulis, tengok. Tengok kawan sebelah tu guna. Tu orang mengaji bawa pembaris, bawa ruler, bawa liquid paper. Hang bawa pistol je. Orang nak mengaji saya kata bawa pen, bawa pembaris, bawa pemadam, liquid paper kah? Ya. Apa benda ke, apa yang boleh padam? 3 tu kena ada. Buku, pemadam. Dia pun buat pensel senang, pakai rubber je. Dah habis lah 3 tu. Wahdaniyah, Maha Esa pada zat. Maha Esa Allah Ta'ala tu pada 3 perkara. Maha Esa pada zat, Maha Esa pada sifat, Maha Esa pada apa satu lagi? Af'al, perbuatan. Buat kurungan. Tu yang perempuan belakang, ustazah nanti balik tolong tengok. Anak murid tu dia dah buat. Dengan duk mengaji faham dia. Banyak ni soalan. Panjang je lah. Tu dia.
Oh, ini kena tanya Tok Mufti. Baik, itu nombor 1. Tulis pula nombor 2. Maha Esa pada zat terbahagi 2 pula. Yang pertama, ternapi kam muttasil. Cabang 2 tulis ternapi kam munfasil. Makna dia apa? Makna dia saat ni muzakarahkan. Tulis bawah dia tu apa. Itu nombor 2. Nombor 3, Maha Esa pada sifat. Ada 2 pengertian. Yang pertama, ternapi kam muttasil. Yang kedua, ternapi kam munfasil. Apa makna dia? Tulis kat bawah tu. Bila nak tulis? Sehari malam muzakarah tengok. Ngaji dengan siapa yang tak faham. Ngaji tak faham buat apa? Kemudian nombor apa? Nombor berapa Daniel? Nombor apa? Lepas tu nombor apa? Sekarang nak masuk nombor apa ni? Saya tanya nombor apa dah? 2. Dia macam mana lah. Aduh. Nombor apa dah? Suara tak ada. Nombor apa? Kuat sikit. 3. Dah sekarang nak masuk nombor apa? Mak hai suara macam bapuk. Bukan perempuan dah, bapuk. Kuat dah sikit. Menjerit kuat. Nombor apa? 4. Boleh pun. Hei, ampun. Nombor 4, Wahdaniyah. Maha Esa pada perbuatan. Ataupun Wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyatun fil af'ali. Apa dia? Satu sahaja. Apa dia? Ternapi kam munfasil. Baik, hafal 4-4 ni. Sehari muzakarahkan apa makna dia. Maha Esa pada zat, ternapi kam muttasil. Nombor 1 apa dia? Nombor 2, ternapi kam munfasil. Apa dia? Nanti Maha Esa pada sifat pula ada 2. Ternapi kam muttasil. Apa dia? Huraikan di bawah. Kemudian Maha Esa pada sifat tu pula ada lagi kam, ternapi kam munfasil. Tulis dia bawah tu. Apa dia? Biar faham semua tu. 4-4 tu biar faham semua sekali. Saya tak mau seorang pun tercicir. Besok pergi tanya dia ni apa mana ni, tak mau lagu tu. Lepas tu tanya siapa tak faham, katakan dah muzakarah pun tak faham, pada hang tidur tu. Orang suruh menghafal, orang suruh muzakarah tidur je. Dah tidur seorang ni. Habis lah dia basi. Pergi jual. Suruh dia tidur dalam dom. Yang tidur situ. Ngantuk pergi tidur dalam dom. Tak boleh keluar elevasi. Bukan apa. Pernah sekali saya turun sujud, Allah punya bau. Dia saya tak mau tidur dalam ni. Jangan rasa mengantuk boleh tidur dalam dom. Siapa pun tak apa. Saya tak marah. Mengantuk tak boleh marah. Main kena marah. Mengantuk kena tidur lah. Mengantuk macam mana? Bukan. Mengantuk nak marah. Mengantuk kena boleh marah. Mengantuk kena suruh tidur. Ada hadis Melayu, orang mengantuk dia sorongkan bantal. Tapi di pondok ni siapa mengantuk dia suruh kedong. Tak marah. Mengantuk saya tak marah. Yang marah main. Kacau orang. Marah. Mengantuk tak apa. Mengantuk nak buat macam mana? Saya mengantuk. Siapa sini tak pernah mengantuk?
Seumur hidup tak nak mengatuk. Ada kan? Tok guru saya orang mengatuk dia tak marah. Orang tidur. Tapi tidur ada adab lah. Tidur jangan sampai keluar air besi. Kalau tidur keluar air besi, kena balik tidur kat dom. Dia kata tu ustaz marah tidur tengking. Tak, saya bukan tengking, saya kejut. Saya kejutkan. Kalau mengantuk juga dah, silakan balik tidur kat dom. Jangan tidur dalam surau. Tu saya tak bagi tidur dalam surau malam-malam pun. Apa tidur apa kan lapik. Tidur terus tu. Saya tak tahu ahli siapa. Saya tak kata siapa. Saya ramai tidur dalam ni. Tidur tak lapik. Saya tak kata siapa. Adab tidur dalam surau mesti ada alasnya. Mesti ada alasnya. Tilam ke, toto ke, magnum ke. Ini tidur atasnya kapal. Hampa tahu ke hampa tidur tu tak keluar air besi? Macam-macam air boleh keluar. Kotor habis surau. Tu saya tak boleh tidur dalam surau pasal hampa degi semua ke? Sama rupa. Seorang pun tidur dalam surau ni tak bawa alas. Tiap-tiap kali saya main round, seorang pun tak ada tidur atas alas. Semua tidur atas ni. Jagalah sama ada orang di sini ataupun orang luar sana. Adab tidur dalam masjid atau dalam surau mesti beralas. Jangan tidur tanpa alas. Setengah ulama kata ianya dilarang sampai larangan haram pun ada. Pasal kita tak tahu masa kita tidur tu air apa yang keluar tau. Kita tahu masa kita tidur tu keluar air besi. Mana tahu? Tu busuk tu ya. Hantu anggur tidur tak ada lapis ya. Jaga saya bukan marah tidur. Tidur saya tak boleh marah. Dah mengantuk. Macam mana? Kan? Tapi mesti beralas. Semua sama. Baik. Kita berhenti sekat dulu, kemudian katanya keterangan. Tandakan keterangan. InsyaAllah kita sambung keterangan ni minggu yang akan datang. Apa je nak terang. Baik, ni ada beberapa soalan. Soalan ni namanya soalan cepu mas. Baik, soalan dia yang pertama, namanya Era Padira. Nak bertanya, apa hukum bila isteri keluar rumah menuntut ilmu tauhid? Menuntut ilmu dengan tuan guru yang mursyid. InsyaAllah, sebab tuan guru itu sanad dia bersambung. Adakah keluarnya si isteri tadi itu diberkati Allah sia-sia ataupun sia-sia kerana keluar tanpa suami, sedangkan suami memberi izin untuk keluar? Dah suami beri izin keluar tak apa, pergi mengaji tajwid pun tak apa, bukan kata tauhid. Jadi kalau suami dah izin untuk pergi belajar memasak pun tak apa. Tapi kalau suami tak bagi izin keluar pergi belajar apa tu? Kalau belajar tu bukan fardu ain, seperti belajar menjahit, tak boleh. Haram kau keluar. Walaupun pergi belajar dengan guru yang sama-sama perempuan juga. Tapi kalau suami tak bagi keluar belajar ilmu fardu ain, tauhid lebih-lebih lagi, kamu keluar juga, tak jadi nusyuz. Pasal apa? Perintah Allah lebih besar dari perintah suami. Perintah untuk mengenal Allah lebih besar daripada perintah ikut perintah suami. Faham? Nak pergi belajar masak ya, lelaki tak bagi, hang keluar juga, haram, nusyuz. Ya. Tapi kalau nak pergi belajar tauhid, suami dah bagi, tapi suami tak bagi, dia kata, adakah keluarnya si isteri tadi itu diberkati Allah atau sia-sia kerana keluar tanpa suami?
Sedangkan suami beri izin. Kalau suami dah bagi izin, tak apalah, walaupun suami tak pergi. Ya, suami dah bagi izin. Baik hukum keluar ni pula. Dah suami bagi izin, keluar tu dengan siapa? Kalau pergi keluar tu dengan dengan kawan suami. Kawan suami tu laki-laki, tak apa, kau tumpahlah kereta Cik Din tu dengan duduk belakang. Sana orang kata apa pula naik taksi duduk depan sebelah dia. Itu namanya suami gila babi. Baik, sekian dimaklumkan. Kalau keluar seorang dalam keadaan selamat perjalanannya dari gangguan dan apa-apa kecelakaan, hukumnya makruh. Namun menuntut ilmu tu tetap dapat pahala. Keluar tu makruh, menuntut tu dapat pahala. Tapi keluar dengan Cik Din tadi tu haram suami mengizinkan, haram juga dia keluar. Pasal berdua-duaan dengan lelaki ajnabi tu ada haram. Baik. Habis tu naik taksi macam mana? Naik taksi tu cerita lain. Naik taksi tu cerita lain, naik bas tu cerita lain. Baik. Naik taksi tu darurah, tak ada apa nak naik taksi ya. Ya, duduk di belakang, jangan duduk depan. Jangan duduk atas riba taksi tu. Baik. Soalan, apa pendapat bila ada yang berkata tengah kuliah agama tidak kena dengan jiwa? Maksudnya cara penyampaian guru itu tak kena dengan jiwa, yang menyebabkan mereka yang berkata begitu tak mahu belajar. Ya, kalau kamu enggak mahu belajar dengan guru itu, belajar aja dengan guru yang lain. Itu enggak apa-apa. Masalahnya guru yang lain pun enggak mahu juga. Itu tidak boleh apa-apa. Tak boleh nak kata apa. Dia kata guru ni tak boleh tu laser. Ustaz Anwar Helmi tu, itu suara laser tu. Jangan belajar dengan dia. Lepas tu dengan ustaz lain pun tak belajar juga. Aduh. Senario tak apa pula. Tu lemah lembut. Tu dia dakwah dengan hikmah. Siapa dia? Mr. B. Tu hikmah dia. Tu suka hang kata. Baik. Kalau kita tak boleh belajar dengan satu orang guru, pasal mulut dia tu kasar sangat macam saya ni kan. Pandu keluar. Macam motor ya. Pergilah ngaji dengan orang lain, tak apalah. Memanglah kadang-kadang satu guru ni, satu cikgu tu dengan cikgu ni bukan sama. Cikgu ni lembut saja, teratur ya. Tak ada laser-laser, tak ada. Menusuk dalam kalbu. Tak apa. Yang ini kasar sangat. Tak ya. Hati manusia bukannya serupa. Sahabat Nabi pun tak sama. Sayyidina Abu Bakar tak sama macam Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak macam Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tak macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terkenal dengan lemah lembutnya. Sayyidina Umar, syaitan pun takut. Tempat laluannya pun belum lagi dia bersuara. Dia bersuara boleh mengencingkan orang. Ni Sayyidina Umar, baca sejarah Sayyidina Umar. Dia tegas dia. Antara sahabat Nabi tu pun tak sama. Itu wali-wali belaka. Gugu saja dulu. Ada yang lembut, ada yang cakap sikit dia angkat tongkat. Dia belum angkat tongkat budak dah lari. Tapi orang gelar dia wali Allah. Siapa dia? Mu'alim Haji Wahid. Dengar duk main dia. Kita duduk depan rumah dia, bagi salam, dia buka pintu tak masuk-masuk, sakit dia tengking. Allah ya. Ada yang lembut. Seorang tok guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid Pahang. Dia ni nak murid tu kenali. Saya duduk dengan dia, tak pernah nampak muka dia tu marah orang. Yalah, muridnya pun tak ramai, 5 orang. Rupa hantu.
Macam hang tua pergi belajar dengan sang nilai utama. Lama seorang lari. Dah tinggal saya seorang. Aduh. Dia meninggal. Siapa rajin, pergilah ke Cenung. Cari Ustaz bawa apa? Batal saji. Kita tanya dia, Ustaz bawa ni, dia pergi pondok Pak Kok, cari anak saudara dia nama Ustaz Barabah. Dia akan bawa jalan kubur Tok Guru dia. Ada 7 ulama wali Allah di dekat dengan kawasan Cenung. Salah seorang ni guru saya yang juga tok dia, tok saudara Pak Kok, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid. Dia punya karamah dia, petang-petang dia turun kat sampan, dia ngajar tauhid. Ngajar kat siapa? Ngajar kat buaya. Dia turun pakai kain besar ni, dia suruh pokok daun. Sambil mengajar tauhid. Di kampus saya ada satu orang, nama dia, tuan boleh tengok tokoh ulama negeri Perak, ada gambar. Nama dia tokoh ulama tanah Melayu. Salah seorang dia orang kampung saya tu, Tok Nawi Janggut Merah. Tok Nawi Janggut Merah ni tuan-tuan, satu ketika dia ditangkap oleh Bintang 3. Tok Bintang 3. Tok Bintang 3. Tak tahu, tak tahu sudah, tanya orang sebelah. Tok Bintang 3. Tahu tak apa? Pak ni tanya long. Bintang 3 dia ditangkap, dia masuk dalam bunyi, ikat kat atas. Bubuh dalam bonek kereta, nak pergi buang dalam laut. Pasal apa? Dia ni ketua mujahidin zaman tu. Ni Tok Nawi Janggut Merah. Dia ramai-ramai ya. Buang dalam bonek kereta, tutup, pak. Terbang. Boleh buka agak. Boleh buka. Boleh buka sendiri ya? Tak boleh. Tak boleh apa? Boleh. Boleh buka. Kalau tak nak try, saya kita try. Saya lepas kuliah, anak buah yang dalam bonek masjid tutup. Boleh buka boleh. Tak boleh tak boleh tak apa. Susah nak faham sikit. Tanya. Sampai ke laut Pentermeh, 4-5 ekor Cina tadi. Ya, keluar nak ambil dia, nak buang. Buka bonek, angkat guni kosong. Guni kosong. Diikat lagi tali. Balik, patah balik kampung saya. Kampung saya nama Kampung Batu Lapan, Bendang Siang. Dia tengok. Dia sampai kat masjid tu, dia tengok kat atas tangga siapa dengan sokok. Dengan sokok pokok daun. Tengok Tok Nawi. Pala tu tak marilah lepas tu. Macam mana dia boleh keluar? Maknanya kubur dia ada kat kampung saya. Siapa nak pergi ziarah kubur dia, pergilah kampung saya, Kampung Batu Lapan, Bendang Siang. Tanya orang mana itu kubur Tok Nawi Janggut Merah yang terkenal dengan kewalian. Dia dulu ni guru istana, guru kepada Sultan Iskandar. Dia pergi istana, pergi mengajar Sultan. Sultan duduk atas, dia duduk bawah. Dia kata apa? Yang mengajar di atas, yang belajar di bawah. Sultan turun dia di atas. Kita berani pakai kena buang pakai kena buang. Satu ketika pula dia panggil ulama-ulama buka puasa rumah dia. Lepas tu dia hidanglah semua. Hidanglah nak buka puasa. Duk Ustaz dia kata, sekarang dah masa berbuka, semua orang boleh berbuka. Orang tak berani nak buka, nak cakap pun tak berani. Lama dia bangun. Tok Nawi bangun. Dia kata, yang mulia, kami lebih takut pada Allah daripada raja dunia. Kami lebih takut pada raja sekalian alam dari raja satu negeri. Lebih kurang macam tu makna dia, tak ingat bahasa.
Maknanya dia tegur sultan. Pasal suruh buka sebelum masuk. Dia pergi dekat Tuan Nawi, dia pegang. Inilah contoh ulama akhirat dia. Masya-Allah. Ini ya. Ini Tuan Nawi. Dia tak takut siapa tuan. Dia tak takut siapa. Polis-polis zaman tu semua jumpa dia semua tunduk. Ini dia. Zaman pun ada polis lah. Polis CID je pada zaman tu. CID zaman tu. Polis-polis raja. Baik. Jadi itulah dia. Jadi kalau nak belajar tadi ni, belajarlah dengan guru yang kena dengan jiwa kita. Jangan belajar dengan guru yang tak kena dengan jiwa kita. Betul dah tu. Jadi dia tanya saya apa pendapat bila ada orang berkata setengah kuliah agama tak kena dengan jiwa. Betul. Ya, betul. Itu tak dapat dinafikan. Bukanlah semua da'i itu sesuai dengan jiwa kita. Orang ni sesuai dengan Ustazah A, dia tak sesuai dengan Ustazah B. Barangkali penyampaian Ustazah B ni nama pun B berapi-rapi. Jadi dia pun tak apa suka macam kena kat aku. Ustazah A ni pula ya amat molek. Nama pun A kan. Tak marah, tak itu lembut ya. Berdayu-dayu, meniru-dayu suruhnya. Dia suka dengan ustazah ni. Ngaji kat sini. Tak apalah. Cuma jangan condemn kat sana sudah. Kalau orang tanya kenapa tak pergi sana. Saya suka dengan ustazah ni. Ustazah ni dia dengan saya tu kia masyuk lah. Boleh masyuk. Tak apa. Macam orang dulu lah. Orang duduk di Kedah tapi tak ngaji di Kedah. Dia pergi ngaji kat Kelantan. Orang tanya dah, dia duduk Kedah, kenapa tak ngaji Pondok Lanai? Kenapa pergi Pasir Tumbuh Kelantan tu? Dia kata apa? Tok Guru Pondok Kelantan asalnya Kedah. Tok Guru Pondok Kedah asal Kelantan. Saya pergi sana, asal tempat dia saya. Tu barangkali dia punya sebab, wallahu alam lah. Bukan? Jadi itu tak apa, tak ada masalah. Tak sesuai dengan jiwa itu tak ada masalah. Bukan? Ada orang dia kahwin dengan orang tak lawa. Sedangkan ada orang lawa nak ke dia. Pasal apa? Tak sesuai dengan jiwa dia. Lawa pun tak sesuai dengan jiwa. Dia nak yang nu lah, yang jongang. Yang jongang gigi nak ke atas. Suka tu. Maksudnya nak ada apa? Bukan semua orang serupa. Betul tak? Betul tak dia ni? Betul? Betul tak apa? Dia kata betul tak apa? Dia faham tu. Orang lagi malah faham. Dia tak faham tu tak tahu nak kata. Itulah maksud dia. Ya? Tapi masalah dia tulis kat bawah ni. Ya? Yang cakap begitu sebenarnya tak mahu belajar. Ni masalah. Dia kata ustaz nu kasar, ustazah nu kasar. Hak lembut pun dia tak nak pergi juga. Ini masalah. Ini bukan masalah ustaz, masalah dia tu tak nak ngaji. Jadi nak buat lagu ni orang ni. Orang lagu ni cara nak buat dia gini. Jumpa dia takbir 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala hadhil mayyit. Wallahu a'lam. Dah dia sambung. Orang tak nak ngaji ni macam banyak hidup. Lepas tu Nabi suruh takbir 4 kali. Orang degi tak nak sembahyang, orang kerja tak nak mengaji. Orang degi hukum Tuhan, cakap agama tak mau dengar. Enggak, jumpa dia takbir 4 kali. Lepas tu baru bagi salam. Tu Nabi suruh. Mayang tak mau mengaji, tak mau dengar agama, tak mau cerita bab agama dia, ada melenting, pak naik tanduk. Bukan 2 dah, 10.
Nabi kata takbir 4 kali, lepas tu pergi jalan. Tapi tak payahlah usalli hadzal mayyit. Lagi marah dia. Mayat kan kita solat dia takbir 4 kali. Faham tak? Tu nama mayat hidup tu. Cuma dia tak nama apa? Tak nama mayat dia lah. Umpama dia tu. Baik, soalan, apakah hukumnya jika kita berkata kasih sayang awak cerminan kasih sayang Allah? Dan bolehkah kita memakai nama Asmaul Husna pada nama manusia seperti Rahman, Samad dan lain-lain tanpa menambah Abdul? Dua soalan. Baik, dia tanya, apakah hukum jika kita berkata kasih sayang awak cerminan kasih sayang Allah? Apa hukum kata lagu tu? Cakap macam tu apa hukum dia? Hukumnya orang yang cakap macam ni dapat pahala dakwah. Cuma dia tak kata awak tu siapa? Awek dia ke? Bawah pokok petapang, hujung minggu pergi jumpa seminggu sekali. Kalau jumpa awek dia ataupun pak, apa dia, boya prank dia ataupun gila prank dia, jumpa seminggu sekali cakap lagu ni makna dia main-main dengan rahim Allah. Ni namanya orang yang mempermainkan nama Allah. Mustahzi'u nabi ayatillah. Orang yang mempersendakan ayat Allah. Jangan mempersendakan ayat Allah. Buat kerja haram tapi cakap agama, tu nama persendakan. Tapi kalau dia cakap ni kepada suami dia, anak dia, mak dia, isteri dia, maka tu hukumnya adalah sunat. Setengah di antara dakwah. Nak bagi orang tu ingat Tuhan, hakikat kita sayang orang ni adalah pancaran rahim Allah. Gambaran kasih sayang Allah pada kita, kita tak dapat rasa. Tapi kalau orang tu sayang kita, kita dapat rasa. Sebenarnya apa dia? Allah mencampakkan sayang dia kat kita. Maka siapa yang sayang sebenarnya? Allah lah sayang kita. Jadi dia sayang kita tu pancaran rahim Allah. Allah sayang kat kita, dia datang ke orang-orang yang menyayangi kita. Tu tanda Allah menyayangi sekalian hamba-hambanya. Maka taklah salah. Baik, kemudian dia tanya, bolehkah kita memakai nama-nama Asmaul Husna pada nama manusia seperti Rahman, Samad dan lain-lain tanpa menambah Abdul? Baik, nama Rahman ni tak boleh kita nak letak pada selain Allah, melainkan jangan disandarkan kepada Abdul. Jadi hamba Tuhan yang bernama Rahman, hamba Tuhan yang bernama Samad, hamba Tuhan yang bernama Rahim dan sebagainya. Jadi kalau namanya Abdul Rahman, jangan panggil nama Rahman, panggil Abdul Rahman. Main saja tak apa. Buka kitab Matla'ul Badrain. Dia ada cerita muka surat 3, muka surat 4. Dia ada cerita bab menyebut nama Allah. Dia menamakan nama seseorang dengan nama Allah yang hendaklah didahului dengan Abdul. Begitulah nama-nama Allah yang lain hendaklah ada disandarkan dengan Abdul. Tak boleh tak diletakkan dengan Abdul. Abdul maknanya hamba. Baik, wallahu a'lam. Saya berhenti dekat dulu. Kemudian katanya keterangan ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. انصرنا يا الله بفضلك يا جواد يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.